إلى حضرة نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته والصحابة أجمعين وإلى المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita bermacam-macam nikmat, dan di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita iaitulah nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ni akal yang membezakan di antara kita dengan binatang, yang membezakan di antara kita insan dan haiwan. Allah Ta'ala berikan kepada kita akal fikiran yang berpandukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah pada hari ini kita melihat manusia-manusia yang mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang melaksanakan arahan Allah, mereka yang melaksanakan tuntutan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan kuliah kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan diberikan rahmat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam ini kita akan menyambung lagi pengajian berkenaan dengan seorang sahabiah yang namanya Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakrin yang dikenali dengan Zatun Nitaqain. Kita akan ceritakan nanti kenapa dipanggil dengan Zatun Nitaqain, yang memiliki dua tali pinggang. Kata ulama ataupun mereka daripada pakar sejarah mengatakan, Umirat Asma'u mi'ata amin walam yaskut laha sinnun wala dirsun walam ya'ib min aqliha syai'. Dipanjangkan umur Asma bintu Abi Bakr ini 100 tahun dan tidak gugur daripada gigi dia. Gigi dia tak gugur walaupun satu. Wala dirsun, dan juga gigi geraham.
Yang lebih hebat lagi, walam yaghib min aqliha syai', tidak sedikit pun kecerdasan akal dan kepintaran dia hilang. Walaupun umur 100 tahun, akan tetapi akal fikiran sangat kuat. Ini Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakr. Yang mana sahabiah yang kita akan ceritakan ini, jama'atil majda min atrafihi kulliha. Dia telah menghimpunkan kemuliaan daripada semua ataupun segenap penjuru yang berada di sekeliling dia. Yang mana ayah dia ni fa'abuha sahabi. Ayah dia siapa dia? Sahabi, merupakan sahabat. Wajadduha sahabi, tok dia merupakan sahabat. Wa ukhtuha sahabiyatun, dan adinda dia merupakan seorang sahabiah. Wa zawjuha sahabi, suami dia seorang sahabat Nabi. Wa ibnuha sahabi, dan anak dia juga merupakan sahabat Nabi. Makna apa? Sekeliling dia ni semuanya sahabat Nabi. Ayah dia, anak dia, suami dia, tok dia, Allahu Rabbi. Makna apa? Cukuplah sekadar itu nak ceritakan bagaimana kemuliaan yang ada pada diri Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu taala anha. Adapun ayah dia, fas-siddiqu khalilur rasulil karim sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa khalifatuhu min ba'di mamatih. Ayah pada Asma siapa dia? Abu Bakar, yang diberikan gelaran As-Siddiq, merupakan khalilur rasulil karim, seorang sahabat rapat Nabi pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang boleh kita tengok dalam peristiwa Hijratul Rasul alaihi salatu wasallam. Dan Abu Bakar merupakan khalifah selepas daripada kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tok dia, fa Abu Atiq walid Abi Bakrin. Ayah kepada Abu Bakar ni Abu Atiq walid Abi Bakrin. Wa amma ukhtuha, adapun adinda dia, fa ummul mu'minin Aisyah tahiratu al-mubarra'ah, iaitulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma zawjuha, adapun suami dia, fahawariyun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Suami dia siapa dia? Hawari Rasulillah. Yang mana setiap likulli nabiyyin hawariyin, wa hawari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Az-Zubair ibn Awwam radhiyallahu taala anhu. Setiap nabi ada dia punya pendukung dia. Ada bodyguard dia. Ada orang yang mendukung Nabi, membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, hawari Nabi siapa dia? Yang membantu, yang mendukung Nabi, iaitulah Zubair ibn Awam, suami kepada Asma. Wa amma banuha, anak dia siapa dia? Fa Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Anak dia Abdullah ibn Zubair. Jadi kita akan ceritakan innaha biijazin secara ringkas. Itulah biodata Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang mana Asma ini tuan-tuan sekalian, daripada kalangan wanita-wanita yang pertama memeluk Islam, minas sabiqati ila al-Islam, idh lam yataqaddam 'alayha fi hadzal fadl al-'azim ghairu 17 insanan min rajulin aw imra'ah. Yang mana kelebihan yang besar ini dapat pada Asma binti Abu Bakar kerana dia termasuk di kalangan 17 manusia yang pertama memeluk Islam. 17 yang awal, manusia yang terawal memeluk Islam di kalangan lelaki dan wanita. Makna orang yang paling awal sekali. Dan kenapa dinamakan gelaran dia sebagai Zatin Nitaqain, yang memiliki dua tali pinggang? Sebab apa? Sebab dalam peristiwa Hijratul Rasul alaihi salatu wassalam,
yang mana peranan Asma bintu Abu Bakar ini satu peranan yang sangat besar. Ketika Nabi SAW berhijrah, Nabi keluar daripada kota Mekah, nak menuju ke Madinah. Nabi menggunakan jalan yang lain yang tak biasa Nabi guna, yang dipandu oleh Abdullah bin Uraiqi, seorang musyrikin. Kemudian yang mana jalan ni jalan yang tak biasa Quraisy guna. Akan tetapi Quraisy ni memang mereka ni pakar dalam bab jalan. Mereka boleh jejak Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bila mana Nabi dan Abu Bakar berhenti di Gua Sur, sampai di Gua Sur Nabi bermalam selama 3 hari di situ. 3 malam Nabi bermalam di Gua Sur. Yang tukang hantar makanan, yang tukang hantar minuman kepada Nabi, siapa dia? Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang perempuan, seorang wanita, dalam keadaan dia mengandung. Tuan-tuan, Gua Sur ni tinggi. Gua Sur ni nak naik atas tu mungkin sejam lebih kurang. Dan kaki Nabi berdarah ketika mana memanjat Gua Sur ini. Bukan senang. Bagaimana pengorbanan yang sangat hebat yang dilakukan oleh Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana bila dibawa bekalan untuk berikan kepada Nabi dan juga ayah dia. Satu-satu bekalan, dia bawa bekalan tu nak bawa lagu mana. Lalu dia pun mengoyakkan tali pinggang dia. Satu dia buat ikat tali pinggang, dan satu lagi dia membawa minuman ataupun makanan untuk diberikan kepada Nabi dan ayah dia. Sebab itulah dinamakan sebagai Zatun Nitaqain. Dipanggil sebagai Zatun Nitaqain, yang memiliki 2 tali pinggang. Maka Nabi doakan kepada dia. Nabi kata kepada dia, ayyubaddilahallahu minhuma nitaqaini fil jannah. Moga Allah Ta'ala menukarkan, menggantikan tali pinggang, 2 tali pinggang daripada syurga. Allahu Rabbi. Sebab itulah gelaran dia sampai sekarang pada hari ini, kalau sebut Asma bintu Abi Bakar, Zatun Nitaqain. Peranan yang besar dalam peristiwa hijrah Nabi. Kemudian Asma ini dia kahwin dengan Zubair ibn Awam. Dia kahwin dengan Zubair ibn Awam. Yang mana Zubair ibn Awam ini seorang pemuda yang miskin. Seorang pemuda yang miskin, yang bukan hartawan, syabban murmilan. Laisa lahu khadimun yanhadu bi khidmatihi. Dia tidak ada khadam yang boleh bantu kerja rumah dia, ataupun ada harta yang boleh berikan kepada keluarga dia, Zubair ni. Melainkan ada seekor kuda saja yang merupakan rezeki dia, harta dia. Ada seekor kuda je. Allahu Rabbi. Akan tetapi ni Asma ni seorang wanita yang solehah, seorang isteri yang solehah, dan sebaik-baik isteri yang solehah, ni'maz zaujatus salihah. Yang mana walaupun tidak ada khadam, tetap dia buat kerja rumah, tetap dibantu suami dia, tetap diberikan makanan pada kuda, tetap dia menjaga kuda. Wa tathanun nawa li'alafi. Dia uli gandum dan sebagainya, biji-biji kurma dan sebagainya, sehinggalah hatta fatahallahu alaihi, Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini menjadi golongan yang kaya di kalangan para sahabat Nabi. Berkat tu tuan-tuan sekalian, berkat. Yang mana asalnya orang susah, tapi bila mana mereka mensyukuri harta yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, buat baik kepada suami, buat baik kepada harta yang ada, sehingga dia menjadi keluarga sahabat yang terbilang, yang hartawan di kalangan para sahabat Nabi. Kemudian walamma utiha laha an tuhajira ila al-Madinah firaran bidiniha ila Allah wa rasulih. Bila mana Allah Ta'ala
mengizinkan kepada Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinah. Maka Nabi bagi tahu kepada para sahabat untuk melakukan hijrah. Hijrah kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ketika ini tuan-tuan sekalian, Asma binti Abu Bakar dalam keadaan mengandung. Bayang dalam peristiwa hijrah ini, Asma dalam keadaan mengandungkan anak dia, iaitu Abdullah ibn Zubair. Bayang dalam keadaan mengandung, bukan senang tuan-tuan sekalian nak lakukan hijrah. Tengok mak kita mengandungkan kita dulu macam mana. Kan? Nak buat kerja berat pun ayah kita tak bagi, bimbang. Tapi macam mana wanita yang namanya Asma ini sanggup bantu Nabi, perjuangan Nabi, membantu dakwah Nabi, dan kemudian melakukan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Taat pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menghalang dia kesukaran, tidak mengganggu dia kesukaran yang dihadapinya. Bila mana dia sampai di tempat yang namanya Quba, sampai di tempat yang namanya Quba, yang mana Quba ini satu kampung yang lebih kurang 2 batu daripada Madinah. 2 batu lebih kurang berapa kilometer, Ustaz? Lebih kurang 3 kilometer lebih daripada bumi Madinah. Lalu bila sampai di Quba ini, tiba-tiba dia melahirkan anak dia. Sampai cukup dah melahirkan anak dia, maka ketika itu gembiralah semua orang Islam. Kerana apa? Kerana orang-orang Yahudi mengatakan, orang kafir mengatakan yang tidak akan lahirnya orang-orang yang berhijrah ini tidak akan melahirkan anak bila sampai di Madinah. Bila mana sampai di Madinah, tengok lahirnya anak Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka gembira orang Islam. Anak orang Islam yang pertama berhijrah dilahirkan di bumi Madinah. Maka bertakbirlah orang Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahallalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak yang pertama lahir di kalangan muhajirin di bumi Madinah Al-Munawwarah. Bila mana dah selamat lahir, Az-Zubair ibn Awam pun bawalah anak tadi, bawa jumpa Nabi SAW. Bila bawa jumpa Nabi, Nabi letak di pangkuan Nabi SAW. Maka Nabi mengambil sesuatu daripada Nabi makan kurma, dan Nabi mencampurkan dengan Nabi kunyah dengan air liur Nabi SAW, dan Nabi letakkan di mulut bayi ini. Nabi tahnik dia lah. Summa hannakahu, kemudian Nabi mentahnikkan budak ini, bayi ini, dan Nabi mendoakan dia. Ini bayi yang pertama di kalangan muhajirin yang Nabi SAW masukkan air liur Nabi yang kena pada mulut dia, tuan-tuan sekalian. Ini yang pertama sekali. Wa qad ijtama'a li Asma binti Abi Bakr min khasa'ilil khair wa syama'ilin nubul wa rajahatil aqli ma lam yajtami' illa lil qalili an-nadir min ar-rijal. Pada diri Asma binti Abi Bakar ini terhimpunnya kebaikan-kebaikan, merangkumi kebaikan, kebajikan dia, keluhuran budi dia, dan juga kecerdasan akal dia yang tidak ada pada orang lain. Jarang-jarang ada pada orang lain, termasuklah daripada kalangan orang lelaki. Di antaranya tuan-tuan sekalian yang boleh kita ambil daripada sifat kedermawanan Asma ini, kerana setengah-setengah orang bila mana dia memuji Asma, dia kata apa, kamu ni dermawan macam Asma binti Abu Bakar. Sebut nama dia. Kenapa? Dia ceritakan oleh anak dia Abdullah. Qala ma ra'aitu imra'ataini qattu ajwada min khalati Aisyah wa ummi Asma, lakinna judahuma mukhtalifun. Aku tidak pernah melihat dua wanita yang sangat pemurah. Siapa dia? Daripada ni mak saudara aku, Aisyah. Aisyah memang terkenal dengan kedermawanan dia.
wa ummi, dan juga mak aku iaitu Asma. Akan tetapi kedua-dua ni berbeza dari sudut kedermawanan mereka. Berbeza dari sudut mereka ni pemurah, ada berbeza sikit dari sudut tu. Dia cerita, amma khalati fakanat tajma'u syai'a ila syai'i hatta idza jitama'a indaha ma yakfi qasamathu baina zawil hajat. Adapun mak saudara aku, dia kata, dia menghimpunkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dikumpullah maknanya, sehinggalah cukup. Aisyah ni style dia, tuan-tuan sekalian, dia akan kumpul dulu barang yang dia ada, dikumpul, kumpul, kemudian diberikan kepada orang yang memerlukan. Adapun mak dia ni, wa amma ummi fakanat la tumsiku syai'an ila al-ghad. Adapun mak aku, dia kata, dia tak akan simpan sesuatu sehinggalah esok. Maknanya apa? Kalau ada barang, terus bagi. Kalau ada duit, terus bagi pada orang yang memerlukan. Dia tak akan simpan sampai hari esok. Ini di antara sifat kedermawanan Aisyah dan juga mak dia Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa kana Asma ila dhalika aqilatan tuhsinu at-tasarruf fi mawaqif al-harijah. Asma ni seorang yang bijaksana, yang cerdik, yang mana dalam peristiwa hijrah juga. Dalam peristiwa hijrah, bila mana ayah dia Siddiq berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Hijrah dengan Nabi ni membawa semua yang dia ada. Hamala ma'ahu ma lahu kullah. Allahu Rabbi. Sayangnya Abu Bakar dengan perjuangan Islam ini, dia membawa semua harta yang dia ada. Waktu Abu Bakar ni hebat, tuan-tuan sekalian. Kalau nak berikan, membahagikan iman Abu Bakar ni kepada orang yang manusia yang ada di atas dunia ni, tak cukup, tuan-tuan sekalian. Iman dia hebat lagi. Imam Bakar ni hebat lagi. Dibawa semua yang dia ada. Wa miqdaruhu 6,000 dirham. Yang jumlah dia 6,000 dirham. Dan dia tidak tinggalkan pada keluarga dia walaupun sedikit pun. Yang tinggal Allah dan Rasul dia. Bila mana ayah dia ni tahu, ayah dia Abu Quhafah, ayah dia tahu yang ketika itu masih lagi dalam keadaan musyrikin. Lalu didatang ke Ummu Asma. Datang ke Ummu Asma, lalu dia bagi tahu kepada Asma, wallahi inni la arahu qad faja'akum bimalih ba'da an faja'akum binafsih. Demi Allah, aku tengok ayahmu ni telah mengenyewakan kamu dengan harta dia. Selepas daripada dia menyusahkan kamu dengan pemergian dia. Dia bagi tahu pada Asma. Kata Asma, faqalat lahu kalla ya abati innahu qad taraka lana malan katsira. Sesungguhnya ayah kami ni meninggalkan harta yang banyak pada kami. Lalu tuan-tuan sekalian, apa yang dibuat? Dia ambil batu-batu. Summa akhazat hasan, dia ambil batu-batu kecil, diletakkan dalam satu kain. Allati kanu yad'una fiha al-mal, yang mana biasa orang letak duit dalam tu. Kemudian diletakkan baju di atas batu-batu tadi. Summa akhazat biyadi jaddiha, kemudian dia ambil tangan tok dia tadi, yang mana tok dia ni makfufal basar, kurang nampak sikit. Kurang nampak lah mata dia itu. Maka kata Asma, ya abati, wahai tok ni, tengok ni, cuba pegang kau dulu. Unzur kam taraka lana minal mal, tengok betapa banyak apa ni ayah kami meninggalkan harta pada kami. Lalu dia pun ambil tangan, rasa-rasa, oh banyak. Padahal batu, tuan-tuan sekalian. Tapi nak cerita baca kediknya dia. Wa qala la ba'sa. Kalau macam ni idza kana taraka lakum hadha kullahu faqad ahsan. Kalau banyak ni ditinggal ni, memang sangat baiklah, kata tok dia.
Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana waqad aradat bizalika an tusakkina nafsa syekh. Dia nak bagi tok dia tadi ni rasa tenang hati. Rasa tenang hati. Dan yang kedua, dia tak nak tok dia beri pitih pada dia. Sebab apa? Sebab dia tak nak ambil harta daripada orang yang musyrik. Dia tak nak ambil duit daripada orang yang musyrik. Walaupun yang musyrik tu tok dia sendiri. Punya pandai dia ni tak nak terima duit daripada orang musyrikin, tuan-tuan sekalian. Nak bagi tahu bagaimana cerdiknya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam peristiwa hijrah juga, bila mana Abu Jahal dok cari mana Abu Bakar pergi, mana Rasulullah pergi. Lalu dia jumpa Asma di rumah dia. Lalu ditanya pada Asma, mana ayahmu? Ayahmu gimana? Tak tahu. Asma tak bagi tahu apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian. Abu Jahal pun tapar dia. Abu Jahal pun bagi penampar pada dia, menyebabkan dia jatuh tersungkur dan tercabut anting-anting dia. Kuatlah maknanya, tuan-tuan sekalian. Hebatnya perjuangan Sayyidina Asma ini. Lalu tuan-tuan sekalian, wa idza nasiyat tarikh li Asma binti Abi Bakar mawaqifaha kullaha fa innahu la yansa laha rajahata aqliha wa shiddata hazmiha wa quwwata imaniha wa hiya talqa waladaha Abdullah al-liqa al-akhir. Yang mana sebelum daripada Asma ini dilupakan. Kalau kata tarikh ni lupa tentang Asma, sejarah ni, tapi dia tak akan lupa bagaimana kecerdikan dia, tajamnya fikiran dia dan kekuatan iman dia bila mana satu peristiwa yang berlaku, bila mana anak dia Abdullah bertemu dengan dia dalam satu perjumpaan ataupun pertemuan yang terakhir. Yang ni memang takkan dilupakan, tuan-tuan sekalian. Yang mana anak dia ni Abdullah bin Zubair bui'a lahu bil khilafah. Anak dia Abdullah bin Zubair dibai'ah menjadi khalifah. Yang mana ketika itu khalifah Bani Umayyah. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua Yazid ibn Muawiyah. Jadi bila mana selepas daripada itu orang membai'ah, orang memberikan khilafah kepada Abdullah bin Zubair selepas daripada kematian Yazid ibn Muawiyah, dan dia dapat menguasai Hijaz, dapat menguasai bumi Mesir, bumi Iraq, bumi Khurasan dan kebanyakan bilad Syam, bumi Syam. Akan tetapi Bani Umayyah ni, tuan-tuan sekalian, ma labisu an sayyiru li harbihi jaishan lajiban biqiyadati Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Bani Umayyah tak puas hati. Bani Umayyah ni dia nak supaya apa? Khalifah ini mesti di kalangan mereka, Bani Umayyah. Akan tetapi penduduk-penduduk Hijaz dan sebagainya nak Zubair menjadi khalifah. Maka berlakulah suatu peperangan di antara dua kumpulan ini yang dipimpin oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni kalau kita cerita orang kenal belaka. Hajjaj ni memang orang yang zalim. Orang yang zalim. Fadarat bainal fariqaini ma'ariku tahinatun azhara fiha ibn Zubair min durubil butulati ma yaliku bi farisin kami mislihi. Maka berlakulah pertembungan dan peperangan di antara Ibnu Zubair ini dan juga tentera Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan Abdullah bin Zubair, tuan-tuan sekalian, memang seorang pahlawan. Bukan peperangan sekali je bawa dia perang, banyak peperangan dah dia sertai. Memang orang yang hebat, usia yang muda, memang seorang pahlawan yang hebat, tentera yang hebat. Ghaira anna ansarahu ja'alu yanfadduna anhu syai'an fa syai'an. Bila mana tentera Hajjaj ni ramah. Tentera dia ramah lah, tuan-tuan sekalian.
tentera Zubair ni sikit. Lalu pengikut-pengikut kepada Zubair ibn Awam ni yanfaddu anhu syai'an fa syai'an, meninggalkan Zubair seorang demi seorang. Meninggalkan dia seorang demi seorang. Maka Zubair ibn Awam pun kembalilah, falaja'a ila baitillahil haram. Dia kembali, adapun dia bersembunyi di Hijaz, di Mekah, iaitu di Kaabah, di Baitullahil Haram. Perlindungan di situ. Wahtamahu wa man ma'ahu fi himal Ka'bah al-mu'azzamah. Dia berlindung dan bersama dengan dia tentera-tentera yang lain dengan di bawah perlindungan Kaabah yang sangat mulia ini. Tapi nak cerita tuan-tuan sekalian, Zubair bin Awam Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, ketika mana dia telah mengepung Abdullah bin Zubair ni, dia telah melancarkan serangan. Melancarkan serangan yang mana Abdullah bin Zubair ni telah membina Kaabah. Dia telah membina Kaabah dalam keadaan Kaabah dalam bentuk asal dia. Kaabah bentuk asal ni Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim AS. Kemudian Kaabah ni berubah bila mana Quraisy, zaman Quraisy. Yang mana zaman Nabi Ibrahim ni, Kaabah ni dia ada pintu depan, ada pintu belakang. Ada pintu depan, ada pintu belakang, boleh keluar, dan dia tidak tinggi. Dan Nabi SAW pernah bagi tahu pada Aisyah, kalau jika sekiranya orang baru masuk Islam ni, takut mereka ni tak faham ataupun berlakunya fitnah kepada mereka, nescaya lama dah aku runtuhkan Kaabah ni. Nabi nak buat Kaabah macam bentuk zaman Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi tak buat, takut orang Islam yang baru peluk Islam salah sangka, dah warna Nabi pergi hacur Kaabah pula ni, bimbang. Maka Nabi tak buat. Jadi bila mana Aisyah cerita pada anak saudara dia, Abdullah bin Zubair ni, Abdullah bin Zubair buat pada zaman dia buat. Dia buat semula Kaabah tadi dalam keadaan yang sama macam Nabi Ibrahim dulu. Bila berlakunya peperangan di antara dia dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, tuan-tuan sekalian, Hajjaj ni serang Kaabah. Serang Kaabah dengan melontarkan batu-batu besar menggunakan manjanik, menyebabkan Kaabah jadi hancur semula. Kaabah jadi rosak, dan kemudian Hajjaj perubah balik Kaabah ni jadi macam zaman orang Quraisy buat Kaabah. Sampailah zaman kita sekarang, itulah rupa Kaabah yang telah maknanya dibuat pada zaman Quraisy, maknanya diubah mengikut waktu. Kalau ikut asal lain, tuan-tuan sekalian. Kaabah ni dia ada pintu depan dan pintu belakang. Ini dia. Jadi bila mana berlakunya serangan demi serangan ke atas Kaabah dan orang-orang yang berada dalam Mekah ini, sebelum daripada beberapa saat, beberapa masa, tuan-tuan sekalian, dakhala ala ummihi Asma, mak dia masuk, mak Zubair ni mari. Wa kanan ajuzan faniyatan qad kuffa basaruha. Yang mana Asma ni masa ni tua dah. Tua dah, dan dia pandangan dia dah kurang sikit. Lalu Zubair datang jumpa mak dia. Ni sebelum daripada ni, mana kata tengah-tengah perang ni, jumpa mak sekejap. Lalu dia kata apa? Assalamu alayki ya ummah wa rahmatullah wa barakatuh. Dia bagi salam pada mak dia. Maka mak dia jawab, wa alaikassalam ya Abdullah. Lalu mak dia tanya, mallazi aqdamaka fi hazihi sa'ah. Perkara apa yang membuatkan kamu datang jumpa aku pada masa ni? Masa ni penting sangat, tuan-tuan sekalian. Bayangkan serangan demi serangan daripada tentera Hajjaj tadi. Batu besar dilontarkan oleh manjanik Hajjaj. Tentera-tentera dia melontarkan sampai menggegarkan bumi haram, menggegarkan bumi Mekah, menggegarkan Kaabah ketika itu, Makkah ketika itu. Gegaran yang berlaku, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Ni dok letak batu besar ni. Lalu kata Zubair ibn Awam, jitu li astashiraki.
Aku datang ni nak berbincang, nak ambil pandangan dengan mak. Allahu Rabbi. Anak soleh tuan-tuan sekalian. Anak soleh, pasal apa ambil pandangan, minta pandangan dengan mak dia. Kita ni ada tak minta pandangan dengan mak kita? Ada contoh benda-benda yang kita buat yang boleh kita minta pandangan mak kita? Ada tak kita tanya mak kita? Nak tanya sikit pandangan mak gini-gini. Ada tak kita tanya tuan-tuan sekalian? Bagaimana Abdullah bin Zubair ni nak buat satu-satu keputusan, dia datang bincang dengan mak dia tu. Padahal waktu ni genting sangat ni. Lalu kata mak dia, tastashiruni, apa mu nak bincang dengan aku ni? Fi madza, pada perkara apa? Kata Abdullah bin Zubair, laqad khazalani an-nas wanhazu anni rahbatan min al-hajjaji aw raghbatan bima indah. Ya, dia kata tentera-tentera telah meninggalkan aku seorang demi seorang. Wanhazu anni, mereka ni belot daripada aku. Mungkin takut daripada Hajjaj ataupun inginkan dunia. Sehingga kan Zubair kata, Abdullah bin Zubair kata, anak-anak aku sendiri, keluarga aku sendiri, infaddu anni, mereka telah meninggalkan aku. Walam yabqa ma'i illa nafarun qalilun min rijali, dan tidak ada yang tinggal melainkan beberapa orang saja daripada kalangan tentera-tentera aku. Tak ramai dah tinggal dia. Tuan-tuan bayang dalam keadaan macam ni, ramai dah tentera tak ada, ahli keluarga pun tinggal dia. Wahum mahma azuma jaladuhum falan yasbiru illa sa'atan aw sa'atain. Dan mereka ini kalau berjuang sungguh-sungguh, kalau berjihad sungguh-sungguh, mereka tidak akan sabar melainkan sejam atau 2 jam je. Tak lama lah. Kalau juang sejam 2 jam habis lah tuan-tuan sekalian. Wa rusulu Bani Umayyah, dan utusan Bani Umayyah, yufawidunani ala ayyutuni ma syi'tu minad dunya idza alqaitu silah. Dia kata, mari pula utusan daripada Bani Umayyah ni menawarkan padaku, nak berikan apa yang aku nak daripada dunia, jika sekiranya aku melemparkan ataupun aku letakkan senjata dan berbai'ah dengan Abdul Malik ibn Marwan. Jadi Bani Umayyah ni nak Zubair ni bai'ah dengan Abdul Malik ibn Marwan, tapi Abdullah bin Zubair tak mau. Lalu tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Fama taraina, diminta pandangan mak dia, macam mana pandangan kamu? Maka mak dia dengan suara yang tinggi, fa'ala sautuha wa qala, asya'nu sya'nuka ya Abdullah wa anta a'lamu binafsika. Urusan ini terserah kepada kamu wahai Abdullah, dan kamu lebih tahu tentang diri kamu. Kamu lebih kenal diri kamu macam mana. Fa in kunta ta'taqidu annaka ala haqqin wa tad'u ila haqqin fasbir wajalid kama sabara ashabuka alladhi naqtilu tahta rayatika. Kalau jika sekiranya kamu yakin kamu ni di pihak yang benar, yang kamu bawa ni kamu membawa kebenaran, maka sabarlah dan berjuanglah seperti mana sabarnya tentera-tentera kamu yang telah mati di bawah panji-panji kamu. Yang telah mati tu, mana kamu sabarlah macam mereka sabar, supaya apa? Kamu ni tetap dengan kebenaran. Ini dia. Wa in kunta innama aradta dunya fala bi'sal 'abdu anta. Mak dia kata, tapi kalau mu ni nak dunia, pasal apa? Bani Umayyah tawarkan dunia. Nak apa bagi? Lalu mak dia kata, kalau kamu nak dunia, maka mu ni orang yang paling pengecut sekali. Seburuk-buruk hamba ni mu lah yang paling berat, yang paling pengecut. Mak dia kata, ahlakta nafsaka wa ahlakta rijalak. Kamu telah mencelakakan dirimu sendiri dan juga membinasakan tentera-tentera kamu. Lalu dia kata, Abdullah bin Zubair kata, qala walakinni maqtulun al-yawm la mahalah. Wahai bonda, dia kata, akan tetapi hari ini aku akan terbunuh. Aku akan terbunuh pada hari ini. Lalu kata mak dia, zalika khairul laka min an tuslima nafsaka lil Hajjaj
mukhtaran fayal'ab bi ra'sika ghilmanu bani Umayyah. Kalau mati itu lebih maknanya apa? Lebih baik bagi kamu, mak dia kata. Kalau mati lebih baik. Lebih baik daripada kamu menyerah diri kepada Hajjaj. Yang mana bila mana kepala kamu akan dipenggal. Ataupun kepala kamu ni akan dipijak-pijak oleh budak-budak Bani Umayyah. Malulah kamu, maknanya hina sangat kamu ketika itu. Kenapa? Baik mati daripada serah diri pada Hajjaj ni, kata mak dia. Qala lastu akhshal qatl wa innama akhafu an yumathilu bi. Lalu kata Abdullah bin Zubair, aku bukan takutkan mati, tapi aku bimbang mereka akan merobek-robek ataupun mencincang jasad aku ini. Lalu kata mak dia, laisa ba'dal qatli ma yakhafuhu al-mar'u. Tidak ada selepas daripada kematian apa yang dibimbangi oleh seseorang. Lepas mati tak bimbang dah. Kenapa? Fasyatul mazbuhatu la yu'limuha salkh. Seekor kambing yang telah disembelih tidak akan menyakitkan dia walaupun kulit dia tadi dikupas-kupas. Kan kambing disiak-siak kulit dia lepas dia mati. Pasal apa? Dah mati dah. Samalah macam mereka ni kalau dah mati dah, biarlah dia nak buat apa pun. Lalu gembiralah wajah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni tuan-tuan sekalian, bukan dia takut dah. Dia nak jawapan daripada mak dia, nak tengok mak dia bagi pandangan kepada dia. Lalu kata dia, burikti min ummin. Moga Allah Ta'ala memberkatimu wahai mak. Wa burikat manaqibuka al-jalilah. Moga Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kemuliaan kamu. Fa ana ma ji'tu ilaiki fi hadhihi sa'ah. Dan bukanlah aku datang berjumpa dengan kamu pada waktu ini, melainkan nak dengar benda apa yang aku dengar saat ni. Itu je. Nak dengar benda apa yang aku dengar saat ni. Demi Allah, dia kata, aku ni bukan orang yang hina. Aku ni bukan orang yang lemah. Dan wahwa syahidu alayya, Allah Ta'ala menjadi saksi atas diri aku. Annani ma kumtu bima kumtu bihi hubban bid dunya. Yang aku buat ni, aku bukan terpengaruh, bukan cinta pada dunia dan perhiasan dunia. Wa innama ghadaban lillahi an tustabaha maharimuh. Akan tapi aku bimbang kemurkaan Allah bila mana dia dilakukan perkara-perkara yang diharamkan. Ini dia. Wa ha ana zamad ila ma tuhibbin. Sekarang ni aku akan menuju kepada apa yang kamu sebut tadi. Fa idza ana qutiltu fala tahzani alayya wa sallimi amriki lillah. Jika sekiranya aku mati, dia beritahu mak dia, kalau aku mati jangan sedih. Jangan duka cita. Jangan rasa sedih atas diri aku ni, dan serahkan urusan dan serahkan urusan diriku dan dirimu pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata mak dia, innama ahzanu alayka law qutilta fi batil. Aku sedih jika sekiranya kamu mati dalam keadaan batil, mak dia kata. Lalu kata Abdullah bin Zubair, kuni ala thiqatin, percayalah padaku. Percayalah pada anakmu ini, yang mana anakmu ini takkan buat benda-benda yang mungkar, takkan buat benda-benda yang keji, dan tidak akan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Takkan berlaku zalim dan sebagainya. Dan yang melainkan nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan dikata, la aqulu zalika tazkiyatan li nafsi. Yang aku sebut ini bukanlah kerana nak diri aku ni mulia. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu tentang diri aku. Akan tetapi aku bagi tahu ni untuk bagi ketenangan pada mak. Ketenangan pada hati mak dia, tuan-tuan sekalian. Faqalat alhamdulillah, mak dia pun lega. Alhamdulillahilladzi ja'alaka ala ma yuhibbu wa uhibbu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kamu orang yang dicintai dan aku sayang pada kamu, kata mak dia. Kemudian kedua anak tadi, Abdullah bin Zubair dan Asma tadi, mereka ni pun saling berpeluk-pelukan. Maknanya apa, sebelum dah tahu dah lepas ni permergian yang terakhir, maka mak dia pun dakak dia, peluk dia, cium dia. Dan anak dia pun cium tangan mak dia, cium kaki mak dia.
sayang pada dia, mak dia. Dan mak dia tadi pun bau dia dulu, ambil cium bau dia dulu. Dan kemudian tuan-tuan sekalian, bila mana mak dia tengok perasan ada satu, dia panggil sebagai, di badan dia ada dirak ni macam perisai. Lalu mak dia kata, ma hadzal ladzi talbasuhu ya Abdullah, benda apa yang kamu pakai ni wahai Abdullah? Kata dia, dirak, ini perisai, baju perisai. Qala ma hadza ya bunay libasu man yuridu syahadah, benda apa ni wahai anak, ini pakaian yang adakah ini pakaian yang inginkan mati syahid? Kata dia, innama labistuha, aku pakai ni kerana tak nak bagi bimbang akan dirimu. Wa usakkina qalbak, nak bagi tenangkan di hati mak. Kata mak dia, cabut. Mak dia kata apa? Suruh cabut baju perisai ni, inza'ha anka, cabut. Suruh cabut dan ganti dengan pakai seluar yang panjang. Hatta iza suri'ata lam tankashif auratuka, sehingga bila kamu berperang nanti tak akan terbuka aurat kamu. Mak dia suruh cabut, tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Nak suruh memang apa? Mati syahid. Maka Allah bin Zubair pun cabutlah perisai dia, wa syadda alaihi sarawilah, maka dia pun mengenakan seluar yang panjang, wa madha ila al-harami li muwasalatil qital, lalu mereka pun menuju ke haram untuk menyambung peperangan. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata pada mak dia, la tafturi anid du'a li ya ummah, wahai mak, jangan bosan doa pada aku. Besar lagi tuan-tuan sekalian, sebab doa mak ni penting. Doa bonda, doa mak kita ni sangat-sangat penting. Dia pesan pada mak dia, jangan bosan doa untuk dia. Lalu mak dia pun angkat tangan, tuan-tuan sekalian, mengangkat tangan ke langit. Dia berdoa, Allahumma arham tula qiyamihi wa shiddata nahibihi fi sawadil laili wan nasuniyah. Ya Allah, kasihanilah anak aku ini tula qiyami, sepanjang dia berdiri malam, dan diselangi dengan tangisan-tangisan pada waktu malam dalam keadaan manusia tidur. Para sahabat tanya Ibnu Umar, tahu memang Abdullah bin Zubair seorang yang qawaman, orang yang suka bangun malam, suka puasa, tuan-tuan sekalian. Lalu mak doa lagi, Allahumma arham ju'ahu wa dhama'ahu fi hawajiril madinati wa Makkah wa huwa sha'im. Ya Allah, rahmatilah kelaparan dia, dahaga dia bila mana dia bertugas di luar Madinah dan di Mekah dalam keadaan dia berpuasa. Ya Allah, rahmatilah dia, Allah marham birrahu, kebaikan yang dibuat dengan ayah dia, dengan mak dia. Allahumma inni qad sallamtuhu li amrik. Ya Allah, aku serahkan dia pada urusanmu. Wa raditu bima qadaita lahu, dan aku reda apa yang telah engkau tetapkan kepada aku. Fa asibni alaihi thawab as-sabirin, dan berilah kepada aku kesabaran sebagaimana kesabaran orang-orang yang sabar. Tak lama kemudian, tuan-tuan sekalian, belum terbenamnya matahari, memang Abdullah bin Zubair ni telah mati. Telah mati, qad lahiqa bi jiwari rabbih, telah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan dalam satu hadis, dalam satu cerita, yang mana dia mati dalam keadaan digantung jasad dia, disula dan juga disalib, digantung dan diletak di tempat yang tinggi. Sehingga sahabat Nabi antaranya Ibnu Umar sedih bila mana melihat keadaan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan sekalian. Tak lama kemudian, selepas kurang daripada 10 hari, mak dia tadi, Asma bintu Abu Bakar, juga telah kembali ke rahmatullah, telah wafat dan telah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah cerita, tuan-tuan sekalian, yang mana Sayyidatuna Asma ini umur dia sampai 100 tahun. Bayangkan umur 100 tahun, zaman Nabi dia dah lagi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali, zaman Muawiyah, sampai zaman ni anak dia Abdullah bin Zubair. Panjang umur Allah Ta'ala beri pada dia. Tapi dia mati dalam keadaan perjuangan, mati dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan akal dia sangat-sangat cerdik.
Allah Ta'ala beri pada Sayyidina Asma ini. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita kena ingat peranan wanita ini sangat-sangat penting dalam perjuangan Islam. Jangan ingat orang wanita ni hanya duduk di rumah saja. Akan tetapi peranan dia mendidik anak-anak ini. Peranan dia, contohnya para sahabiah Nabi dulu telah mendidik generasi para sahabat Nabi, telah mendidik generasi para tabi'in yang melahirkan seorang yang hebat. Betullah pentingnya peranan wanita pada hari ini membina satu keluarga yang soleh dan solehah, dan juga menghidupkan suasana dalam keluarga dia dalam suasana Islam, adalah suasana yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada hamba sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr ila insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sumbangan pada malam ini untuk Kolej Universiti Qurki, Kolej Islam Islamiah di Qurki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada tuan-tuan sekalian. Wallahu ta'ala alam.